Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris dan anda sedang menonton Fokus Minggu Depan. Mana seperti biasa, kita akan menyingkap berita-berita yang akan mendominasi tajuk akhbar dan juga liputan berita di televisyen dan juga semua platform media sosial dan digital minggu depan. Dan sudah tentu selepas bajet 2023 dibentangkan semalam di Dewan Rakyat oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, kini tumpuan terarah kepada apa yang diumumkan dalam ucapan sepanjang 109 muka surat itu dan peruntukan untuk kesemua sektor dan bagaimana ia akan dilaksanakan dan segala inisiatif bagaimana ia akan memberikan manfaat kepada mereka yang disasarkan dalam masa setahun akan datang, terutamanya dengan minggu-minggu pertama dan juga bulan-bulan pertama susulan pengumuman bajet di Dewan Rakyat. Dan sudah tentu antara sektor yang paling menarik perhatian apabila kita bincang berkenaan dengan bajet adalah sektor pendidikan. Sekali lagi, Kementerian Pendidikan memperoleh peruntukan yang terbesar antara semua kementerian dalam bajet pada kali ini. Peruntukannya adalah 55.6 bilion kepada KPM. Tahun lepas pada bajet 2022, Kementerian Pendidikan juga memperoleh peruntukan yang terbesar dan rekod itu dipecahkan pada tahun ini kepada 55.6 bilion, jauh melebihi semua kementerian yang lain. Tetapi bagaimana kita memastikan semua yang diumumkan dalam bajet ini memberikan manfaat yang kita sasarkan kepada pelajar di semua peringkat, dari taska, tadika hinggalah ke sekolah rendah, menengah dan juga di pengajian tinggi. Saya mahu berbincang dengan pencarah pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad. Dr. Anwar, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Saudara Luqman. Pertama sekali, Doktor, reaksi dan respon Doktor kepada apa yang diumumkan dalam bajet semalam berkenaan dengan sektor pendidikan. Baik, terima kasih. Yang pertama sekali, kita bersyukur kerana sektor pendidikan masih lagi dilihat sebagai sektor yang penting. Walaupun kita berhadapan dengan banyak cabaran ekonomi dan juga kita tahu kita akan berhadapan dengan ekonomi yang tidak begitu baik pada tahun hadapan. Tetapi iltizam kerajaan terhadap sektor pendidikan nampaknya mengukuh. Dan kita dapati bukan sahaja tidak diturunkan, malah ditambah sekitar 3 bilion berbanding dengan perbelanjaan atau pembajet pada tahun 2022. Pada tahun depan kita akan sektor pendidikan akan menerima 55.6 bilion dan pada saya inilah satu bajet yang bukan sahaja menunjukkan keinginan dan aspirasi kerajaan untuk mengukuhkan sektor pendidikan, malah ia akan memberikan kepercayaan kepada rakyat bahawa walaupun dalam keadaan yang tidak begitu baik dan kita berhadapan dengan banyak cabaran, tetap sektor pendidikan diberikan tempat yang perhatian yang begitu penting. Sudah tentu peruntukan itu penting, Doktor, tetapi ia bukan sahaja mengenai peruntukan, ia juga mengenai pelaksanaan dan bagaimana kita memastikan semua program dan matlamat yang kita letakkan dapat dicapai dengan efektif, khasnya kerana ia melibatkan wang rakyat. Apa yang Doktor rasakan antara isu-isu utama atau masalah utama berkenaan dengan sektor pendidikan yang kita hadapi hari ini dan bagaimana ia dapat diatasi atau sekurang-kurangnya dibendung melalui perkara-perkara yang diumumkan dalam bajet semalam? Ya, betul. Kalau kita lihat pandangan daripada masyarakat ramai, mereka bersetuju bahawa peruntukan yang diberikan itu adalah satu peruntukan yang munasabah yang besar, tetapi yang lebih banyak dibincangkan oleh masyarakat adalah pelaksanaan. Sejauh mana peruntukan yang besar ini dapat diberikan manfaat yang terbesar kepada anak-anak kita di sekolah. Itu yang saya rasa satu keadaan yang penting. Kerana selepas kita melalui beberapa peristiwa dan isu yang membabitkan kebolehpercayaan dan sebagainya kepada apa yang cuba dilakukan oleh kerajaan terhadap sektor pendidikan, saya percaya perkara yang paling penting untuk kerajaan lakukan sekarang adalah untuk memastikan setiap sen yang dibelanjakan untuk sektor pendidikan itu memberi manfaat yang terbesar kepada anak-anak kita. Khususnya kepada kumpulan sasaran, kumpulan yang memerlukan bantuan dan juga berbagai-bagai bentuk sokongan pendidikan. Baik, ada beberapa isu besar yang saya lihat dalam sektor pendidikan yang telah diberi perhatian oleh pihak kerajaan dalam bajet 2023. Yang penting pada saya adalah dengan memberikan peruntukan tambahan kepada rancangan makanan tambahan RMT. Pada setengah pihak mungkin RMT ini sesuatu yang mungkin tidak begitu utama, tetapi bagi penyelidik dan juga pemerhati pendidikan,
kita melihat bahawa makanan yang sihat adalah teras utama kepada pendidikan yang baik, berkualiti. Jadi dengan meningkatkan sedikit peruntukan untuk RMP dan juga telah memberi peluang yang lebih ramai kepada anak-anak kita mendapat rancangan makanan tambahan, itu adalah satu yang baik, terutamanya anak-anak di sekolah rendah. Isu yang kedua juga yang telah diberi perhatian yang baik oleh bajet ini adalah berkaitan dengan fokus untuk cuba membantu isu sekolah daif. Sebenarnya isu sekolah daif ini sebenarnya isunya sangat besar dan jika kita lihat kenyataan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan pada tahun 2021 bulan Disember yang lalu, kita memerlukan hampir 15 bilion untuk menyelesaikan isu sekolah daif di negara kita. Dan sebenarnya dengan peruntukan 1.2 bilion untuk tahun depan itu sebenarnya tidaklah begitu memberansangkan untuk menyelesaikan isu sekolah daif. Sekitar 8% sahaja daripada apa yang diperlukan kita perolehi. Dan saya percaya isu sekolah daif ini akan menjadi salah satu isu besar lagi kepada sektor pendidikan negara untuk satu jangka masa yang lebih panjang. Dan kita tahu bahawa sekolah daif ini akan menyebabkan berlaku jurang pendidikan antara anak-anak di kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar, anak-anak daripada keluarga yang berada dengan keluarga yang kurang berada dan sebagainya. Jadi kita harapkan walaupun kerajaan telah memberi peruntukan 1.2 bilion untuk sekolah daif, kita harapkan peruntukan yang ada itu walaupun tidak cukup sebenarnya untuk menyelesaikan isu sekolah daif, tetapi boleh digunakan sepenuhnya sebaiknya untuk menyelesaikan terutamanya sekolah-sekolah daif kategori 7 dan juga kategori 6. Bermaksud sekolah-sekolah yang tidak selamat, yang kebanyakan sekolahnya berada dalam keadaan yang sangat uzur, dibuat pada kayu yang reput dan sebagainya. Jadi Doktor, kita lihat kebanyakan apa yang diumumkan berkenaan dengan Kementerian Pendidikan semalam adalah peruntukan diberikan untuk inisiatif-inisiatif yang bersifat fizikal seperti menaik taraf infrastruktur daif dan sebagainya. Sememangnya itu dialu-alukan khasnya bagi sekolah-sekolah yang berada di luar bandar yang masih lagi mempunyai keperluan ini. 1.2 bilion untuk naik taraf infrastruktur sekolah daif, termasuk 123 di Sabah, 182 di Sarawak. Selain itu 1.1 bilion disediakan untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sekolah, 2.3 bilion untuk katanya menyediakan ruang pembelajaran yang kondusif dan juga selamat dan banyak lagi, tapi kita tak ada masa untuk pergi ke semua. Itu satu, fizikal. Tapi bagaimana pula dengan pelaburan untuk menambah baik modul pembelajaran kita? Sudah bertahun dan saya pasti Dr. Anwar juga sangat sedar dengan debat ini bahawa ramai yang berpendapat bahawa modul pendidikan kita di hampir semua peringkat, sekolah rendah, menengah dan juga pengajian tinggi dah kurang relevan. Ramai ibu bapa menghantar anak ke sekolah swasta dan sebagainya kerana mereka kurang percaya dengan modul pendidikan kita yang masih lagi disifatkan sebagai ketinggalan dan keterbelakang dalam era digital ini. Saya tak nampak apa berkenaan dengan itu. Jadi apa pendapat Dr. Anwar berkenaan dengan ini? Sama ada cukup atau tidak pelaburan kita bukan saja untuk menaik taraf infrastruktur fizikal tapi untuk menambah baik kualiti modul pembelajaran kita untuk menghasilkan pelajar yang berkualiti dan juga sesuai dan boleh dipasarkan dalam pasaran kerja pada hari ini. Betul. Saya juga melihat ini satu yang missing ataupun yang hilang daripada bajet ini. Sebenarnya bajet ini jika kita lihat senarai daripada peruntukan yang diberikan itu lebih kepada untuk satu survival, untuk meneruskan kehidupan sistem pendidikan. Kita tidak dapat melihat impian dalam bajet ini. Maksud impian saya itu seperti yang disebut oleh Saudara Loman tadi, modul-modul pembelajaran, kurikulum yang lebih baik, kualiti, pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga dengan digital learning, pembelajaran berasaskan digital. Kita tidak melihat itu sebagai satu matlamat ataupun fokus kepada bajet ini. Bajet ini lebih kepada untuk memastikan survival sektor pendidikan itu berjalan seperti biasa dengan memperbaiki sekolah daif, penyelenggaraan, begitu juga dengan makanan rancangan tambahan dan membina hanya 5 sekolah saja tahun hadapan, sekolah baru. Ini pada saya apa yang disebut sebagai sekurang-kurangnya kita boleh teruskan kehidupan. Tetapi tidak ada impian yang besar seperti yang saya sebut oleh Saudara Loman tadi. Ini satu yang mungkin tidak menjadi fokus untuk tahun 2023 untuk melihat sesuatu yang lebih besar, pembelajaran dan pendidikan untuk masa depan. Dan kita juga tahu bahawa PPPM yang kita lalui sekarang ni akan tamat pada tahun 2025. Dan selepas 2025 itu apa pula? Jadi kita nampaknya
sehingga 2024-25 ini kita tidak ada satu bentuk data dan hala tuju yang jelas pasca 2025 ataupun pasca PPBN. Jadi betul, saya setuju bahawa bajet pada tahun 2023 ini ada sesuatu kelompongan yang sangat besar dari segi mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk pendidikan kita pada masa hadapan. Baik, terima kasih Dr. Anwar Ahmad. Survival itu penting, tapi kita bukan sahaja mahu survive, kita juga mahu thrive. Dan kita bagi peluang, baru sehari dibentangkan, kita lihat bagaimana pelaksanaannya dan banyak lagi kita akan kupas dalam wawancara-wawancara kami seterusnya. Kami mengupas bajet 2023 bukan saja untuk sektor pendidikan tapi untuk semua sektor. Tapi untuk fokus kita sudah kesentukan masa. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, pensyarah pendidikan UKM. InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan ini tidak lama lagi. Kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita bincangkan satu lagi isu yang mungkin akan menjadi hangat minggu depan. Kita semakin dekat dengan pilihan raya umum ke-15 dan antara debat tepi yang sering berbangkit adalah sama ada muafakat nasional ni, kerjasama antara PAS dengan UMNO akan diteruskan. Saya tanya sendiri kepada Ketua Penerangan PAS selepas ini.